Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ketiga ingin membentangkan tajuk yang diberi iaitu murtad. Murtad merupakan salah satu jenayah di dalam Islam dan ianya adalah salah satu isu yang cukup sensitif bagi umat Islam. Namun persoalannya, adakah mereka sudah mengenali dan memahami pengertian murtad sebenar? Okey, kita pergi kepada definisi murtad. Murtad menurut bahasa Arab berasal daripada perkataan ridah, manakala dari segi sudut bahasa membawa maksud kembali dari sesuatu kepada selainnya. Pada istilah syarak pula, murtad ditarifkan sebagai keluar daripada Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri daripada Islam sama ada dengan niat, perbuatan atau perkataan, sama ada diucapkan dengan gurauan atau juga iktikad. Okey, kenapa berlakunya murtad? Okey, sebab berlakunya murtad ialah menolak hukum yang telah disepakati dan yang telah diketahui umum. Contohnya, menolak pengharaman atau menolak bahawa Al-Quran adalah kalam suci Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mereka melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Sebagai contoh, mereka menyembah berhala dan mereka melakukan ibadah seperti ibadat orang kafir. Yang ketiga ialah mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam. Sama ada yang diucapkan itu lahir daripada keinginannya, keyakinannya atau juga untuk mempersenda. Sebagai contoh, mereka berkata, pencipta alam ini tidak wujud. Okey, seterusnya, apa punca berlakunya murtad? Okey, yang pertama ialah daripada kejahilan seseorang. Ini disebabkan tiadanya tarbiyah, didikan serta asuhan daripada ibu bapa dan keluarga. Ataupun mereka sendiri yang tidak mengambil peduli tentang hal ini. Okey, punca yang kedua pula ialah pengaruh rakan sebaya. Ini juga merupakan peranan utama kerana sifat dan tabiat manusia ni mudah terpengaruh dengan ajakan. Okey, punca yang ketiga pula ialah golongan mu'alaf. Golongan mu'alaf yang baru masuk Islam dan yang mahu memahami Islam tetapi diabaikan sehingga kehidupan mereka menjadi tumbang ambing dan kemudiannya dipengaruhi oleh golongan lain sehingga mereka terpedaya untuk kembali semula kepada agama asal mereka sendiri. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Aina Humairah. Saya akan membentangkan mengenai kajian kes. Di sini saya bawakan 3 kes murtad. Okey, kes yang pertama ialah murtad daripada agama Islam kepada agama Kristian. Sebelum itu, menurut Islam, murtad ialah keluar daripada agama Islam sama ada melalui pengisytiharaan dengan lafaz, perlakuan atau niat, sama ada secara bergurau, ingkar ataupun iktikad. Okey, di sini kes yang berlaku pada tahun 2016 iaitu Sharifah Farliarten atau Lia mengaku telah murtad sejak setahun yang lalu. Beliau, suami serta 5 orang anaknya telah berpindah ke Melbourne setelah mendapat tentangan daripada keluarga dan juga masyarakat Islam di Malaysia. Kisah silam yang pernah dialami oleh Lia telah mendorongnya untuk meninggalkan agama Islam. Lia juga bertindak menghina Islam di media sosial dengan alasan ingin masyarakat Islam sedar akan sikap buruk umat Islam. Walaupun berdepan dengan pelbagai ancaman dan juga ugutan, Lia tetap beranggapan bahawa tindakannya adalah benar. Kes yang kedua pula ialah murtad daripada agama Kristian kepada agama Islam. Sebelum itu, secara ringkasnya, di dalam agama Kristian, murtad disebutkan di dalam Bible sebagai pemberontakan, menolak, menarik diri daripada Tuhan dan kepercayaan Kristian serta ketidaksetiaan. Selain itu, murtad juga diberi maksud sebagai perpindahan seseorang daripada sesuatu mazhab kepada mazhab yang lain. Okey, di sini saya bawakan kes yang berlaku pada tahun 2020 iaitu Nur Jacinta Florentius telah meninggalkan agama Kristian bermazhab Roman Katolik dan berhijrah ke agama Islam. Beliau yang dahulunya pernah membenci Islam, kini yakin bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ianya berikutan dengan kajian dan dijalankan oleh dirinya sendiri apabila dia mula membandingkan antara agama Kristian dan juga agama Islam serta telah mula jatuh cinta dengan Al-Quran. Beliau juga kini bersyukur kerana keluarganya dapat menerima penghijrahannya dengan baik. Kes yang ketiga pula ialah murtad daripada agama Buddha kepada agama Islam. Secara ringkasnya, di dalam agama Buddha tidak terdapat sebarang maksud tertentu bagi perkataan murtad. Bahkan, agama Buddha juga tidak menghalang penganutnya untuk meninggalkan agama Buddha serta tidak mempunyai sebarang hukuman tertentu bagi penganut yang meninggalkan agama Buddha. Di sini saya bawakan kes pada tahun 2017, Chan Bibi telah terbuka hati untuk menerima dan menganut agama Islam di atas dorongan dan juga
kujukan oleh adik perempuannya. Beliau yang dahulu pernah menganggap Islam adalah sebuah agama yang buruk, akan tetapi pertemuan setelah 15 tahun terpisah dengan adik-beradiknya telah membuka mata beliau untuk menerima dan menganuti agama Islam. Beliau turut bersyukur kerana dua orang anak perempuannya telah mengikut jejak langkahnya memeluk agama Islam, serta ibunya yang beragama Buddha masih lagi boleh menerima mereka sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazatun-Nisa binti Muhammad Razi. Saya daripada kelas DSI 3D. Hari ini saya akan menerangkan tentang sudut pandangan Islam terhadap permasalahan murtad. Antara yang masyhur berkenaan dengan hukuman hudud bagi kes murtad ialah syubhat yang pertama mengatakan bahawa hukuman murtad ini tidak terkandung di dalam Al-Quran. Umat Islam bukan sahaja disuruh untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga disuruh untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesiapa yang mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membezakan Al-Quran dan juga As-Sunnah, seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, oleh itu mereka yang mengingkari perintahnya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nur ayat yang ke-24, surah yang ke-63. Syubhat yang ke-20 mengatakan bahawa dalil hukuman murtad ini adalah daripada sebuah hadis yang ahad. Ada yang mengatakan bahawa hadis ahad ini tidak boleh jadikan dalil dalam persoalan akidah. Begitu juga ada yang mengatakan bahawa hadis ahad ini tidak boleh jadikan dalil dalam persoalan yang berkaitan dengan hukuman hudud. Menurut Imam Asy-Syaukani ada menjelaskan, ketahuilah bahawa perbezaan pendapat yang kami sebut dari awal perbahasan berkaitan dengan hadis ahad ada menghasilkan ilmu yang berupa sangkaan ataupun kepastian. Ia hanyalah berlaku apabila hadis ahad tersebut tidak disertai dengan pembuktian yang menguatkan. Adapun jika ia disertai dengan pembuktian yang menguatkan atau ia sudah masyhur ataupun ia dikenali, maka perbezaan tersebut tidak akan berlaku. Syubhat yang ketiga pula mengatakan bahawa hukuman murtad ini bertentangan dengan konsep tiada paksaan dalam agama. Ramai yang bertanya ataupun mendakwa bukanlah hukuman murtad bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama, yakni Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran yakni Islam dari kesesatan yakni kufur. Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-256. Hal yang keempat pula ialah kisah yang berkaitan dengan ahli kitab yang beriman kemudian murtad. Orang yang meragui hukuman murtad juga berhujah mengenai kisah yang berkaitan dengan sekumpulan ahli kitab yang beriman pada waktu pagi kemudian murtad pada waktu petang. Katalah dari segolongan ahli kitab yakni sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi dan kufurlah pada petangnya supaya mereka yakni merasa ragu-ragu lalu kembali menjauh kafir semula. Surah Ali Imran ayat yang ke-72. Seterusnya terdapat juga beberapa dalil yang berkaitan dengan hukuman murtad yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalil yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217. Ini menjelaskan bahawa seseorang Muslim yang meninggalkan agama Islam kemudian dia menganut agama kafir dan terus dalam agama kafir sehingga dia meninggal dunia, maka setiap amalan yang pernah dilakukan sebelum ini akan menjadi sia-sia sahaja dan dia tidak akan memperoleh hasil dari amal kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Dalil yang kedua pula terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Di atas menjelaskan bahawa seseorang Muslim yang keluar daripada agama Islam, maka setiap amal kebaikan yang pernah dilakukan sebelum ini akan menjadi sia-sia sahaja. Tetapi menurut Imam Syafi'i, sekiranya siapa sahaja yang murtad kemudian dia masuk kembali kepada agama Islam, maka amalan yang pernah dilakukan sebelum ini tidak akan menjadi sia-sia sahaja, kecuali dia mati dalam keadaan murtad. Bunuh terhadap orang yang murtad tidak disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Hanya hukuman yang berkaitan dengan akhirat sahaja disebut dalam Al-Quran jika berlaku tindakan murtad. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Najwa binti Muhammad Arsad dari kelas DSI 3D akan meneruskan lagi pembentangan ni dengan subtopik pandangan agama Buddha terhadap murtad. Okey, sebelum saya kupas lagi lanjut tentang pandangan agama Buddha ni sendiri terhadap penganutnya yang keluar agama, saya akan kenalkan dulu dengan apa itu agama Buddha. Okey, agama Buddha yang dianuti oleh para penganutnya sebahagian besar berasaskan pada ajaran yang ditinggalkan oleh Siddhartha Gautama, iaitu pengasas agama Buddha ni sendiri. Okey, untuk kandungan ajaran beliau ni merangkumi aspek psikologi dan etika yang berkaitan dengan kehidupan. Manakala untuk metafizikal ni hanya tambahan.
Okay. Gautama sendiri telah mengajar kepada penganutnya tentang realiti kehidupan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan melalui apa yang manusia lihat dan apa yang rasa, apa yang manusia boleh buat, apa yang manusia boleh buat, apa yang manusia patut buat dan apa yang tak patut manusia buat. Okey. Untuk kitab Buddha ni terbahagi kepada 3, iaitu kitab Sutta Pitaka yang mana berkaitan dengan disiplin yang ditujukan kepada seluruh penganut agama Buddha sendiri. Yang seterusnya kitab Vinaya Pitaka yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang, yang mana kitab ni hanya dikhususkan kepada para sami dan pendeta. Dan seterusnya ialah kitab Abhidhamma Pitaka. Kitab ni dikhususkan kepada orang terpelajar kerana berkaitan dengan analisa mendalam yang mungkin tak akan, kalau bagi dekat orang awam, dia orang tak akan faham. Okey. Kita akan masuk kepada apakah pandangan orang Buddha sendiri, apakah pandangan agama Buddha sendiri terhadap penganut agama yang keluar dari agama Buddha ini. Okey, secara umumnya murtad ni tak diiktiraf sebenarnya dalam agama Buddha. Orang bebas untuk meninggalkan agama Buddha walaupun terdapat toleransi yang ketara. Okey. Tapi agama Buddha sendiri tak galakkan keganasan terhadap orang murtad, sebab tak ada dalil agama formal untuk murtad agama Buddha. Okey, maknanya kalau ada sekalipun, kesan buruknya hanyalah reaksi negatif terhadap orang tersebut. Contohnya jika dalam satu keluarga tu seorang ni keluar daripada agama Buddha dan masuk agama Islam. Okey, dan mungkin reaksi keluarganya sahaja yang akan buruk dan negatif terhadapnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sablan Binti Ahmad. Saya dari kelas DSI 3D. Jadi, saya menyambung rakan-rakan saya yang bentang tadi. Hari ini saya akan bentangkan tentang pandangan agama lain terhadap murtad menurut agama Katolik. Okey, apa maksud murtad dalam agama Katolik ni? Okey, ia membawa maksud perhakiman yang menyerahkan Tuhan terhadap kitab keselamatan palsu oleh kehendaknya dan perbuatan tersebut adalah berdosa dalam agama mereka. Selain itu, perhakiman Tuhan ni ia berdasarkan kitab yang palsu dan menjadi ketakutan bagi para guru kitab ni yang mengajar kitab palsu serta anak murid yang mempelajarinya, kerana mereka tahu satu hari nanti mereka ni akan terseleweng dari Kristus dan akan dibinasakan selama-lamanya. Hal ini dapat dikongsikan bahawa semua umat Katolik Roman dan agama Katolik Roman tak yakin bahawa mereka ni kekal ataupun tidak dalam keselamatan dan diselamatkan buat selama-lamanya mengikut kepercayaan mereka. Murtad dari segi agama Katolik ni adalah tindakan seseorang ni dia meninggalkan kitab benar dan mengikuti kitab yang palsu. Ia maksudnya hampir sama sahaja serupa dengan agama Islam. Cuma dia berbeza dekat sini adalah Islam bermaksud keluar daripada agama Islam. Manakala agama Katolik ni berpindah terus dari ajaran Katolik ataupun mereka meninggalkan ajaran kitab dan mereka berpindah kepada ajaran yang palsu. Katolik ni mengajar kepada penganutnya untuk memasuki syurga. Bukan sahaja dengan imam mereka sahaja kepada Kristus. Tetapi mereka ni kena tambah sakramen suci bagi nak bersihkan dosa-dosa mereka. Okey, mesti tanya apa maksud sakramen? Sakramen ni bermaksud ritual suci untuk mereka. Bagi mereka nak sucikan diri sama seperti Kristian. Tetapi Kristian ni dia melakukan upacara baptis bagi menyucikan dosa mereka. Baptis ni merencis atau mencelup seseorang dalam air untuk menyucikan dosa mereka. Gereja Katolik ini tak pernah nak larang bagi bekas penganutnya untuk kembali nak memeluk agama Katolik semula. Malah mereka ni sentiasa menerima sesiapa yang ingin masuk semula kepada ajaran agama mereka lah. Selanjutnya, gereja ni akan membantu mereka dalam proses pendamaian dan akan dilayan dengan layanan yang sewajarnya. Oleh demikian, bekas Katolik ini tak pun nak rasa takut untuk kembali kepada agama mereka lah. Okey, tetapi mereka ni tidak akan menerima hak dan kewajipan seperti biasa bagi umat Katolik. Dia juga tak dapat segera menerima komuniti yang suci, meminta kebaktian sakramen gereja. Contohnya sakramen perkahwinan ataupun dia nak ambil bahagian dalam kegiatan gereja. Kalau mereka nak menjadi ahli gereja, mereka mempunyai perkara yang harus dijaga terlebih dahulu. Terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan kesucian ataupun pertaubatan peribadi dan perkara yang boleh menjadi batu sandungan bagi umat Katolik. Oleh itu, konsep keselamatan serta ajaran mengenai
kemurtadan di gereja Katolik ni hampir sama sahaja dengan ajaran agama Islam. Sekiranya satu agama ni tak mempunyai perbezaan dari segi pengajaran, maka sebenarnya kedua-dua agama tersebut adalah salah. Itu sekian, terima kasih daripada saya Nur Sabila binti Ahmad.